الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian agar kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan janganlah sesekali kita mati melainkan dalam Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, setiap manusia datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan. Tidak kira siapa pun dia, orang kaya, orang miskin, orang yang tinggal di kota ataupun di desa, tidak kira dia terpelajar ataupun buta huruf, datang ke dunia hanya dengan satu cara, satu jalan, iaitu dengan cara dan jalan kelahiran. Dan manusia akan pergi dari dunia ini, tidak kira siapa pun dia, orang kaya, orang miskin, orang yang tinggal di kota ataupun di kampung, akan pergi dari dunia ini juga dengan satu cara, satu jalan, iaitu dengan cara dan jalan kematian. Di antara tempoh kelahiran dan kematian tadi, ada satu detik masa yang begitu getir dan begitu penting. Tempoh itu dipanggil tempoh kehidupan dunia. Tempoh itu begitu singkat, akan tetapi menjadi penentu. Seseorang manusia bila dia taat perintah Allah, dia akan berjaya selama-lamanya. Akan tetapi bila dia gagal mentaati perintah Allah, dia akan gagal untuk selama-lamanya. Untuk itulah Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi, para rasul ke dunia untuk bimbing manusia menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW juga, yang merupakan kekasih Allah, Habibullah, dihantar oleh Allah ke dunia, bersusah payah, berkorban, bukan sahaja mencurahkan keringat, bahkan darah baginda dititiskan semata-mata untuk mempertahankan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, ketahuilah Islam itu bukan hanya sekadar semayang, tetapi Islam itu ad-din. Apakah itu ad-din? Ad-din ialah cara hidup. Maka sebabkan itulah Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang balik jumpa Allah tidak jadikan Islam sebagai ad-din, ini cara hidup. Cara hidup seperti cara hidup Nabi SAW, daripada bangun tidur sampai tidur semula, daripada lahir sampai mati, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, bertepatan dengan cara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Inilah ad-din. Cara makan cara Nabi, cara minum cara Nabi, berpakaian cara Nabi, bercakap cara Nabi, berkeluarga cara Nabi, bernegara cara Nabi, berjiran cara Nabi. Seluruh kehidupan kita mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka inilah Islam. Siapa yang balik jumpa Allah tak jadikan Islam sebagai cara hidup, maka dia balik dalam keadaan dia gagal dengan penuh kerugian dan penyesalan. Sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Islam meliputi dua perkara: hablum minallah, hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Sebab itu Islam ini, tuan-tuan dan dirahmati lagi dikasihi Allah, mengandungi 5 perkara, iaitu iman, ibadat, akhlak, muamalah dan muasyarat. Dan 5 perkara inilah kesempurnaan agama Islam. Bukan hanya sekadar solat sahaja. Kalaulah kita memahami bahawa Islam ini hanya sekadar solat sahaja, maka akan berlaku kepincangan di sana ketika mana satu orang solat di luar ditipu duit orang, ditipu dengan berbagai perkara, kerana dia memahami bahawa Islam hanya solat saja. Sedangkan tidak, Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Bahkan apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan dunia ini perlu ikut kepada Islam. Dan kita akan ditanya di akhirat apa yang kita perlakukan. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, wahai manusia, kami ciptakan kamu ni abas, sia-sia, tak ada tujuan, dan kamu takkan dipanggil balik untuk kami tanya kamu di akhirat. Sidang Jumaat dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa
satu orang yang memahami bahawa Islam ini hanya sekadar solat, zikir, baca Quran, dan akhirnya hubungan dia sama manusia tidak dijaga, hubungan dengan keluarga tidak dijaga, hubungan ketika muamalat tidak dijaga, ketika dia berjual beli tidak dijaga, maka semua ini akan menyebabkan kesusahan kehidupan akhirat. Dalam sirah diceritakan tentang seorang lelaki ketika peperangan Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijrah di kota Madinah. Ada seorang lelaki, dia telah berkhidmat untuk menarik kuda Nabi di medan peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq juga dipanggil peperangan Ahzab, ataupun orang Melayu panggil peperangan Parit. Kerana Parit digali ketika peperangan Khandaq yang jarak dia 2.7 km, lebarnya 5 meter, dalamnya 4 meter. Ini peperangan Khandaq. Ketika peperangan Khandaq, ada seorang lelaki, dia khidmat Nabi. Dia tarik kuda Nabi, dia tolong tarik kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di medan perang, orang kafir telah panah daripada jauh dan tepat kena lelaki yang khidmat Nabi tadi, yang tarik kuda Nabi. Dia berkhidmat kepada Nabi, dan semua sahabat nampak dengan mata bahawa lelaki ini memang berkhidmat kepada Nabi. Ketika dia gugur syahid di depan Nabi dan para sahabat, waktu panah sampai tadi dia gugur syahid, maka semua sahabat kata tidak syak lagi, dia syahid, dia ahli syurga. Baginda Nabi menyatakan bahawa tidak, dia berada dalam neraka. Semua sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang telah berlaku? Di depan mata kami melihat dia telah berkhidmat kepada Tuhan, dia telah tarik kuda Tuhan, dia telah khidmat Tuhan, maka apakah yang telah menyebabkan menghalang dia daripada masuk surga, sehingga dia telah diberitahu bahawa lelaki ini merupakan ahli neraka? Maka dia nyatakan bahawa lelaki ini ketika peperangan sebelum ini, waktu ghanimah, apa itu ghanimah? Harta perolehan perang dibahagi-bahagikan. Sebelum dibahagikan, lelaki ini telah ambil satu selimut, curi satu selimut senyap-senyap tanpa pengetahuan orang ramai, dibawa pulang ke rumah dia tanpa izin Nabi, tanpa pengetahuan orang ramai, senyap-senyap, tanpa mesyuarat. Maka itu muamalah yang tidak betul. Lelaki ini sekarang sedang selimut badan dia dengan selimut daripada neraka. Sidang jemaah dirahmati lagi dikasihi Allah, walaupun lelaki ini pernah khidmat baginda, tetapi bila muamalah tak betul, ada ambil harta yang salah, maka akan menyebabkan kesusahan di kehidupan akhirat. Maka sebab itu sidang jemaah dirahmati lagi dikasihi Allah, ketahuilah bahawa Islam bukan hanya sekadar sembahyang saja, memiliki seluruh aspek kehidupan kita. Dalam bermuamalat, berjual beli, kita berkeluarga, berjiran, Masya Allah. Kita ada tanam pokok rambutan di tepi pagar rumah kita, pokok kita berbuah sampai masuk rumah jiran, Masya Allah. Buah semua kita ambil, daun kita tinggal ke rumah jiran. Maka ini juga ditanya di kehidupan akhirat. Satu yang bela kucing, sahabat juga bela kucing, tapi kucing ini telah menyusahkan jiran, buang lagi di rumah jiran, dan sekalipun kita tak pernah minta maaf dengan jiran, disebabkan kucing kita buang lagi di rumah jiran, maka ini juga menyebabkan kesan kita di kehidupan akhirat. Sidang jemaah dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah segala apa yang kita makan juga ditanya di kehidupan akhirat. Makanan yang kita makan akan jadi darah daging. Kalau kita makan daripada sumber yang halal, sumber yang jelas, maka dia akan jadi darah daging. Darah itu akan mengalir ke mata, mata akan suka tengok benda yang Allah suka. Mengalir ke mulut, mulut akan suka cakap benda yang Allah suka. Mengalir ke telinga, telinga akan suka dengar benda yang Allah suka. Mengalir ke tangan, tangan akan suka buat perintah Allah. Mengalir ke kaki, akan suka melangkah ke tempat yang Allah suka. Akan tetapi, kalau kita makan dari sumber yang haram, sumber yang syubhah, akan jadi darah daging. Darah akan mengalir ke mata, mata akan suka tengok benda yang Allah tak suka. Mengalir ke telinga, akan suka dengar benda yang Allah tak suka. Mengalir ke mulut, akan suka cakap benda yang Allah tak suka. Mengalir ke tangan, akan buat benda yang Allah tak suka. Mengalir ke kaki, akan melangkah ke tempat yang Allah tak suka. Sidang jemaah dirahmati lagi dikasihi Allah, perhatikanlah apa yang kita bagi pada isteri kita makan, apa yang kita bagi pada anak kita makan. Boleh jadi kita bagi harta yang syubhah pada anak isteri kita, bagi kepada anak kita harta yang syubhah, tak boleh taat perintah Allah, tak boleh dengar cakap kita. Kenapa? Harta yang syubhah kita bagi pada mereka. Maka kita teliti apa yang kita perlakukan dengan cara pencarian rezeki kita. Satu orang lelaki di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala datang jumpa Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahawa, wahai Imam, saya ada masalah. Gaji saya satu hari cuma 5 dirham sahaja. Saya ada masalah. Saya ada anak yang ramai, ada isteri, ada tanggungan, tapi gaji saya cuma 5 dirham sahaja. Apa yang perlu saya buat? Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan,
balik jumpa majikan tuan, bagi tahu dia Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji daripada 5 dirham kepada 4 dirham. Sidang Jumaat dirahmati lagi dikasihi Allah. Kalaulah kita berada di tempat itu, pasti kita akan heran. 5 tak cukup, takkan 4 boleh cukup. Tetapi lelaki ini belajar untuk taat ulama. Imam Syafi'i rahimahullah bukan calon-calon ulama. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala alim yang besar. Maka lelaki ini balik jumpa majikan dia, tuan, Imam Syafi'i suruh tuan kurangkan gaji saya dari 5 dirham kepada 4 dirham. Lelaki ini balik jalani kehidupan seminggu, jumpa Imam Syafi'i semula. Wahai Imam, gaji saya dulu 5 tak cukup, sekarang 4 lagi tak cukup. Imam Syafi'i kata, tuan, balik jumpa majikan kamu, minta kurangkan lagi daripada 4 dirham kepada 3 dirham. Terkejut dia. Ingat, Imam Syafi'i suruh tambah lagi, rupanya makin kurang. Jumpa majikan dia, dia kata, tuan, Imam Syafi'i suruh kurangkan gaji saya lagi daripada 4 dirham kepada 3 dirham. Setelah 3 dirham, seminggu berlalu, dia jumpa Imam Syafi'i dengan wajah senyuman. Dia kata, subhanallah, wahai Imam, saya tak faham, 5 tak cukup, 4 tak cukup, tetapi setelah 3 dirham cukup. Makan cukup, pakai cukup, bini boleh dengar cakap. Dulu bini tak boleh dengar cakap, anak boleh taat, keluarga bahagia, balik rumah rasa tenang. Saya tak faham, wahai Imam, apa yang telah berlaku. 5 tak cukup, 4 tak cukup, macam mana 3 boleh cukup? Imam Syafi'i senyum. Imam Syafi'i kata, tuan, kerja yang tuan buat tu, gaji yang selayaknya 3 dirham saja. Tapi tuan telah minta lebih. Tuan minta 5 dirham, 2 lagi itu tidak berkat. Bila tak berkat, bagi kepada bini makan, bini tak boleh taat. Bagi anak makan, anak tak boleh jadi orang soleh. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Berapa ramai yang ini? Orang yang kerja dengan majikan, yang kerja dengan kerajaan, yang dia pergi 30 kilo, tapi dia claim 50 kilo. Dia kata, bos, saya pergi 50 kilo, 20 kilo tu ditipu. Dia bagi bini dia makan, tak berkat, tak boleh taat perintah Allah. Bagi anak, anak makan, tak boleh jadi orang soleh. Sebab itu kehidupan kita tak bahagia, kerana kita bagi makan daripada sumber yang haram, sumber yang syubhat. Waktu kerja sepatutnya kita kerja, tapi kita tidur. Duit hasil itu kita bagi bini kita makan, bagi anak kita makan. Kemudian kita merungut, kenapa gaji saya dah besar, kehidupan saya tak bahagia, anak tak boleh jadi orang soleh, anak tak boleh taat, bini tak boleh taat. Kerana kita bagi daripada sumber yang syubhat, sumber yang tak betul. Jadi darah daging, sehingga menyebabkan dia tak boleh taat perintah Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, perhatikanlah daripada mana sumber kita bagi kita makan, rezeki kepada anak bini kita makan. Ini semua tuan-tuan akan ditanya di kehidupan akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal kita buat, walaupun sebesar zarrah, kebaikan ditanya, akan dinilai oleh Allah. Begitu juga keburukan akan dinilai oleh Allah. Maka tuan-tuan, ambillah iktibar daripada perkongsian mimbar pada hari ini, untuk kita menjadi orang yang taat perintah Allah dan memahami bahawa Islam bukan hanya sekadar semayang sahaja, tetapi meliputi seluruh kehidupan kita, daripada bangun tidur sampai tidur semula, daripada lahir sampai kita mati. Kehidupan kita dengan Allah, kehidupan kita dengan cinta Rasulullah, kehidupan kita dengan keluarga, isteri, anak-anak, ibu bapa kita, jiran tetangga, kawan-kawan, masyarakat dan bernegara. Inilah Islam yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, bertepatan dengan cara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu wasami'un hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat dirahmati lagi dikasihi Allah, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian agar kita bersama-sama bertakwa kepada Allah. Kata Sayyidina Ali, apa itu takwa? Al-khawful jalil. Pertama, takwa itu ialah takut kepada Allah. Wa amalu bitanzil, amalan bertepatan dengan cara Nabi, seperti yang dipandu oleh para alim ulama kita. Redha fil qalil, redha dengan apa yang Allah beri kepada kita. Wal isti'dadu fi yawmir rakhir, dan bersedia untuk menghadapi kehidupan akhirat. Sidang Jumaat dirahmati lagi dikasihi Allah, ketahuilah kehidupan dunia kehidupan yang sementara.
akhirat, kehidupan kekal abadi. Setelah Allah cipta dunia ini tuan-tuan, Allah telah meletakkan sifat dunia dengan sifat sementara. Maka ketahuilah, apa-apa sahaja yang kita lihat di mata kita di dunia ini ataupun yang kita rasa kita miliki, itu semua bersifat sementara. Kenderaan yang kita ada bersifat sementara, rumah yang kita ada bersifat sementara, isteri yang kita ada bersifat sementara, kesihatan yang kita ada bersifat sementara. Bahkan matahari yang terbit setiap hari di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat itu juga bersifat sementara, dan satu ketika nanti akan sampai masanya Allah akan binasakan matahari tersebut. Maka sangatlah malang orang yang mencintai dunia sementara ini. Sangatlah rugi orang yang mencintai dunia yang akan Allah binasakan ini. Maka saya menyuruh kepada diri saya dan saudara jemaah sekalian, alihkanlah cinta hati kita daripada mencintai dunia yang sementara, dunia yang Allah binasakan ini, kepada mencintai kampung akhirat yang selama-lamanya. Kalau muda, takkan tua-tua lagi dah. Sihat, takkan sakit. Kaya, takkan miskin lagi dah. Jadi raja selama-lamanya dalam syurga. Maka alihkanlah cinta hati kita kepada kampung akhirat. Saudara jemaah dirahmati lagi dikasihi Allah, hari ini ada 7 bilion manusia di seluruh dunia alam. Ada 7 bilion manusia. Daripada 7 bilion manusia tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, hanya 2 bilion saja yang kenal siapa dia Allah. Lagi 5 bilion manusia tak kenal siapa dia Allah. Mereka makan setiap hari makanan yang Allah bagi, mereka minum setiap hari minuman yang Allah bagi, tetapi sekalipun tak pernah sujud pada Allah, tak pernah rokok pada Allah, bahkan tak pernah menyebut nama Allah dan tak kenal Allah SWT. Di kalangan 5 bilion itu ada kawan-kawan kita di kalangan orang Cina, ada di kalangan kawan-kawan kita orang India, sama-sama duduk satu taman dengan kita, satu kampung kita, tapi dia tak kenal Allah. Bayangkan apakah nasib mereka di kemudian akhirat. Lebih-lebih lagi kalau mereka ni baik dengan kita, tetapi sekalipun tak pernah kita cerita pasal Islam kepada mereka, ataupun sekurang-kurangnya mendoakan hidayah untuk mereka. Kalaulah hari ini hari kiamat, seperti dalam hadis nyatakan bahawa hari kiamat, hari Jumaat kiamat didatangkan, maka 5 bilion manusia akan mati dalam keadaan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa sedihnya hati Nabi SAW. Ada 2 bilion saja orang kenal Allah, dan 2 bilion orang Islam pula tuan-tuan di kalangan mereka yang tak solat, belum sempat taubat dan mereka mati, apa rasa mereka di akhirat. Di kalangan orang Islam 2 bilion tadi, ada yang tak puasa bulan Ramadan dalam keadaan tak sempat taubat dan mereka mati. Di kalangan 2 bilion orang Islam ada yang makan riba, makan rasuah, tak sempat taubat dan mereka mati, apa nasib mereka di akhirat. Maka sebab itu tuan-tuan, hari Jumaat yang mulia ini saya menyeru untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana kita perlu bergerak usaha untuk bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam hari kita doa untuk Allah SWT beri hidayah kepada diri kita, keluarga kita dan umat SWT. Angkat 2 tangan kita dan alihkan air mata kita, dua mata kita, dan siang hari kita langkah dengan 2 kaki kita untuk jumpa umat ini, untuk bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Jumaat yang mulia ini tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, kita disarankan untuk memperbanyakkan amal, khususnya memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minal mu'minat ahya'i wal amwat. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإيمان والمؤمنين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر إخواننا في سبيلك كل مكان. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. رزق الله أكبر.